Hai semua, bertemu lagi kita. Kali ini saya nak kongsikan satu resepi kek lapis yang diberi nama kek lapis red velvet cheese. Okey, saya bagi tip ya, cara mudah untuk menimbang adunan kek lapis. Mula-mula sebelum kita buat apa-apa, kita perlu timbang dulu mangkuk pengadun ni. Tujuannya adalah supaya kita dapat berat mangkuk pengadun ni dan juga kemudian nanti bila dah siap kita akan tolak berat mangkuk pengadun dengan berat bahan-bahan yang kita dah adun. Okey, jom kita mula. Okey, untuk resepi ini saya menggunakan 2 ketul butter yang jumlah dia adalah 500 gram. Satu ketul menggunakan butter salted dan satu lagi adalah unsalted butter. Seterusnya, masukkan 1 sudu besar overlap. Tujuan overlap ni adalah untuk melembutkan kek kita nanti. Kemudian, masukkan 250 gram cream cheese. Yang ni saya guna jenama Tatura. Masukkan 80 gram gula kastar. Resepi asal menggunakan 100 gram ya, tapi saya kurangkan sebab saya nak kurangkan manis kek ni. Kemudian bolehlah pukul semua bahan-bahan ini hingga menjadi kembang. Kemudian bolehlah masukkan sebanyak 100 gram yogurt perisa asli. Kemudian bolehlah sambung pukul lagi hingga sebati. Bila dah sebati, bolehlah masukkan sebanyak 350 gram susu pekat manis. Tak kisahlah, boleh guna apa-apa jenama je. Okey, untuk resepi ini kita akan guna sebanyak 10 biji telur. Dan ini cara saya untuk pecah telur ya. Saya tidak akan pecah terus masuk ke dalam satu mangkuk besar sebab risiko kalau ada telur rosak ke. Jadi ini cara sajalah, saya akan pecahkan satu-satu dalam mangkuk kecil sebelum disatukan dalam mangkuk besar. Kemudian bolehlah masukkan telur ke dalam mixer sebiji demi sebiji sehinggalah habis. Untuk menghilangkan rasa hanya telur, masukkan sebanyak 2 sudu teh esen vanila. Seterusnya, masukkan sebanyak 150 gram Horlicks. Sambung pukul lagi hingga semua bahan-bahan ini menjadi sebati. Seterusnya, bolehlah masukkan tepung pau sedikit demi sedikit. Okey, untuk tepung ini kita perlukan sebanyak 350 gram. Kalau tak ada tepung pau, boleh guna tepung Hong Kong juga. Selain daripada itu, boleh juga sebenarnya menggunakan tepung gandum. Tapi tepung gandum hasil kek tu akan ada lain sikit lah dia punya tekstur tu nanti. Sebab tepung pau ataupun tepung Hong Kong, tekstur kek akan lebih halus. Bila dah masukkan tepung ni, sebenarnya kita tak perlu pukul lama. Cukup sekadar tepung tu menjadi sebati je dengan adunan lain dan bolehlah stop mixer. Okey, tadi dalam awal video saya dah tunjuk kita perlu timbang mangkuk mixer kosong. Jadi yang ini kita akan dapat berat total adunan tolakkan dengan mixer kosong tadi. Jadi kita akan dapat berapa jumlah berat adunan. Seterusnya bolehlah kita bahagi dua. Satu adunan kita perlu tambah dengan 2 sudu besar serbuk koko. Kemudian ditambah dengan 2 sudu teh berwarna merah dan juga 2 sudu teh red velvet paste ataupun perisa red velvet.
Sebatikan semua bahan-bahan ini hingga ia bertukar color menjadi warna merah red velvet macam ni lah. Adunan ini akan dapat dua color macam ni lah. Satu warna original, satu lagi warna merah red velvet. Okey, untuk loyang yang kita akan pakai, kita akan guna loyang bersaiz 8x8x4 inci yang dialas dengan baking paper. Macam ni lah cara dia. Seterusnya, bolehlah tuangkan sebanyak satu lapisan. Okey, untuk setiap lapisan, saya timbang sebanyak 150 gram hingga 155 gram. Manakala untuk susunan warna pula, ikut cita rasa masing-masing lah. Tidak ada masalah je, ikut sendiri punya idea. Okey, untuk lapisan pertama, macam saya dah pernah explain dalam video-video kek lapis saya sebelum ini, kita perlu gunakan rak di tengah-tengah dan menggunakan suhu 180 darjah Celsius selama 5 minit. Yang suhu ni sebenarnya bergantung kepada oven masing-masing ya. Okey, bila lapisan pertama ni dah siap, kita perlu tekan-tekan ya dengan menggunakan alat ni. Tujuan dia untuk mengurangkan gelembung-gelembung ataupun nak buanglah gelembung-gelembung udara yang ada dekat lapisan kek lapis. Jadi nanti bila kita potong kek lapis ni akan jadi cantik lah layer dia. Kemudian tuangkan sebanyak sama juga 150 hingga 150 gram untuk lapisan kedua. Okey, untuk lapisan kedua dan seterusnya macam saya dah pernah explain sebelum ni, kita perlu pindahkan rak daripada tengah ke bawah sekali. Kemudian kita akan bakar dengan menggunakan api atas sahaja selama 5 minit pada suhu 180 darjah Celsius. Bolehlah ulang proses ini hingga selesai. Untuk susunan warna, macam saya dah cakap sebelum ni, ikut cita rasa sendiri. Okey, untuk lapisan atas, okey, yang ni optional. Kalau tak nak buat pun boleh, tak ada masalah ya. Boleh tinggalkan sedikit adunan untuk buat corak lah. Kali ni saya buat corak abstrak aja dengan menggunakan chopstick. Macam ni je lah, letak sikit adunan pada bahagian atas. Lepas tu conteng-conteng secara rawak. Jadilah corak macam ni. Untuk lapisan terakhir sekali iaitu lapisan yang atas, bakar pada suhu 160 darjah Celsius menggunakan api atas bawah selama 5 hingga 10 minit.
Inilah rupa kek yang baru sahaja dikeluarkan daripada oven. Okey, kek ya, untuk mengelakkan daripada kecut, kita perlu segera keluarkan daripada loyang. Sebaik saja keluar daripada oven, terus keluarkan daripada loyangnya. Sisip dulu pada bahagian tepi kek supaya kek mudah dikeluarkan. Tengok ya, sebab kita dah alas pada bahagian bawah kek, jadi kek mudah sahaja dikeluarkan daripada loyang. Kalau kek masak sempurna, sebaik saja kita terbalikkan, kek akan cantiklah, tak melekat-lekat. Boleh nampak pada bahagian atas kek ni, coraknya kekal cantik. Biarkan kek sejuk sepenuhnya sebelum dipotong. Dan inilah rupa dia. Tada! Cantik kan? Selamat mencuba. Sekian saja perkongsian resepi dari saya. Semoga kita berjumpa lagi dalam video-video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye.